sekularisme sebagai suatu pandangan dalam hidup yang berprinsip bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami dari kumpulan 4 ingin membentangkan tentang agenda dan cabaran sekularisme dalam filem Veda Ataturk. Pertama sekali, ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Alif Syazwan bin Abu Bakar, Nur Amira Wahidah binti Nasharuddin, Nur Syahira binti Mat Zain, Muhammad Haziq bin Muhammad Rosli, dan akhir sekali Nur Sahira binti Abu Untuk Bakri. bahagian pengenalan, dari peradaban Islam, sekular sememangnya tampak perbezaan yang memisahkan antara agama dan kehidupan dan juga tidak seiring antara agama dan duniawi. Berdasarkan sudut pengalaman sejarah, penjajahan yang bercorak idea memberi kesan yang lebih besar berbanding penjajahan yang berbentuk fizikal, kerana kolonisasi idea sekular yang dapat dijadikan suatu bentuk globalisasi yang menyerang dunia Islam. Hal ini kerana Barat telah mengakui bahawa serangan yang berbentuk ke atas pemikiran akan berhasil dan berupaya untuk menjajah umat Islam dan dapat memesongkan akidah ataupun berjaya untuk mengeluarkan mereka dari agama mereka sendiri. Pemikiran sekularisme pada masa kini telah menjadi masalah global kerana hampir keseluruhan negara di dunia melaksanakan sistem sekularisme, iaitu memisahkan hal ehwal negara daripada nilai-nilai yang ditetapkan oleh Allah SWT. Sekularisme adalah sebuah konsep yang bertentangan dengan ajaran Islam, yakni ajaran Islam yang merujuk kepada semua jenis aspek kegiatan manusia dan segala gerak laku yang sentiasa terikat dalam lingkungan bidang kuasa syariah. Oleh itu, tidak mempunyai sebarang sebab mengapa untuk umat Islam perlu meniru langkah gerakan pembebasan iaitu liberal daripada golongan agama seperti mana yang telah berlaku di Eropah dan di dunia barat. Assalamualaikum, nama saya Nur Amira Wahidah binti Nasharuddin daripada kelas IC 21031, nombor bateri 20229700839. Hari ini saya akan membentangkan tentang definisi sekularisme. Sekular dalam bahasa Arab ialah al-ilmaniyah yang berasal daripada perkataan Arab ilmu dalam yang bermaksud untuk mengangkat martabat ilmu dan dengan itu tidak bercanggah dengan konsep Islam yang menekankan kepentingan ilmu untuk manusia sejak kedatangan Islam melalui wahyu pertama. Tetapi terjemahan perkataan sekular kepada al-ilmaniyah adalah penipuan yang tersembunyi di sebalik slogan sains. Sekular menurut A.S. Hornby merujuk kepada sesuatu yang tidak ada kaitan dengan kerohanian atau agama. Sekularisme sebaliknya berasal daripada perkataan Inggeris yang merujuk kepada tanggapan bahawa moral, pendidikan dan aspek kehidupan lain tidak berdasarkan agama, manakala sekularis dalam bahasa Inggeris merujuk kepada seseorang yang menyokong atau mengikuti sekularisme. Dalam Kamus Dewan, sekularisme ditarifkan sebagai ideologi, teori dan pandangan yang menolak atau membuang aspek agama atau agama daripada isu bukan agama seperti pentadbiran negara. Seterusnya, konsep sekularisme. Sekularisme merujuk kepada penafian perkara-perkara rohani, penafian kewujudan akhirat, pemisahan agama dan nilai-nilai kerohanian, kuasa sebagai kebebasan penuh dan organisasi keagamaan yang berkhidmat semata-mata untuk tujuan ilahi. Sekularisme adalah aliran pemikiran yang berusaha untuk meningkatkan kehidupan dalam erti kata material, iaitu objek duniawinya bebas daripada pelajaran wahyu, bebas daripada hasil kognisi dan pengalaman tanpa hubungan dengan Tuhan, dan kepuasan hidup ditentukan oleh dunia. Perspektif ini secara amnya menyokong pelbagai idea yang mencirikan strategi ini, iaitu selain daripada aspek keagamaan, sekularisme mengajar penganutnya supaya mengenepikan perkara-perkara akhirat dan mengejar kehidupan sendirian pada masa kini. Urusan akhirat adalah perkara kedua yang harus mereka pertimbangkan di akhirat. Akibatnya, sekularisme membawa pengikutnya kepada ideologi lain seperti materialisme ideologi, individualisme, kapitalisme dan komunisme serta feminisme yang mementingkan kehidupan dunia. Seterusnya, ada 3 cara penyebaran sekularisme. Yang pertama, melalui pendidikan. Kebangkitan sekularisme dibantu oleh batasan keatasbahan dan kajian moden Islam sekadar diwujudkan dengan membenarkan akses sebanyak mungkin kepada kajian yang tidak mempunyai intipati Islam, iaitu kajian yang jauh daripada penekanan agama. Penyelidikan sedemikian akan dibantu dan dibangunkan serta diberikan akses kepada bahan bantuan kewangan untuk pengajian agama Islam adalah terhad atau tiada. Sebarang bantuan dimasukkan ke dalam penyelidikan sekularisme ke tahap yang lebih besar. Sistem pendidikan sekular telah dijadikan dasar dominan di Turki pada 3 Mac 1924 di seluruh peringkat usaha pendidikan.
Yang kedua, penyebaran sekularisme melalui penulisan dan media massa. Jika sekularisasi dalam pendidikan hanya menjejaskan beberapa ribu pelajar, sekularisasi dalam media memberi kesan kepada berjuta-juta individu yang menonton, mendengar dan membaca program. Setiap perkataan atau tulisan yang bagus akan mempunyai hasil yang positif. Perkataan atau tulisan yang buruk pula akan mendatangkan kesan negatif. Oleh itu, media massa boleh memainkan peranan dalam mengangkat martabat, kepribadian, maruah dan fikiran seseorang, atau ia boleh memainkan peranan dalam merendahkan maruah, kepribadian dan minda seseorang, seperti dalam karya Karl Brockman Al-Adab Al-Arabi. Yang ketiga, penyebaran sekularisme melalui undang-undang. Golongan sekular berjuang keras untuk menjauhkan Islam daripada politik kuasa. Mereka akan memastikan bahawa undang-undang Islam tidak pernah disebut di dalam apa cara sekalipun, menjadikan Islam kelihatan seperti rangka ia berlaku di kebanyakan negara Islam untuk menjauhkan orang ramai daripada Islam di Turki. Misalnya, mereka secara beransur-ansur menyekularkan undang-undang itu sehingga pada penghujungnya Turki menjadi sekular dan undang-undang Khalifah Islam dimansuhkan pada tahun 1937. Perlembagaan Turki menetapkan bahawa Turki adalah negara sekular secara rasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira binti Mazin. Nama metrik 2022755795. Saya akan membentangkan tentang 41, iaitu sinopsis filem. Filem ini mengisahkan tentang memori seorang lelaki bernama Saleh Bozo yang menceritakan tentang kehidupan dan kehebatan kawan baiknya bernama Mustafa Kemal Ataturk. Kisah ini juga menceritakan tentang persaudaraan, penggambaran peristiwa penting dalam kehidupan Ataturk dan kisah seorang komander yang memerintah generasi yang mencabar kematian untuk menyelamatkan tanah air. Cerita ini dimulakan apabila Saleh Bozo memanggil anaknya Muzaffar dan mengatakan bahawa Mustafa berada dalam keadaan koma. Jadi Saleh mengatakan kepada Muzaffar, jika Mustafa mati, maka Saleh juga akan melakukan perkara yang sama. Persahabatan bermula pada zaman kanak-kanak di Thessaloniki bermulanya bertukar menjadi rakan seperjuangan. Sebelum ayah Mustafa meninggal dunia, ayahnya memberikan pedang kepada Mustafa kerana ini menyuruh Mustafa menjadi seorang askar. Saleh dan Mustafa menyambung pelajaran mereka di sekolah mode askar dan mereka berdua telah berjaya menjadi askar. Pada tahun 1912, Mustafa telah mengetuai sesuatu peperangan walaupun dia berada di hadapan dalam peperangan, tetapi dia masih selamat. Disebabkan perkara tersebut, Mustafa telah dilantik menjadi komander manakala Saleh telah menjadi jeneral. Sebagai komander, Mustafa telah membuat beberapa peraturan yang baru. Mustafa sanggup melakukan apa sahaja demi negaranya dalam keadaan aman. Setelah itu, maut kepada Mustafa meninggal dunia dan Mustafa telah berkahwin dengan Latifah. Perkara tersebut membuatkan fikrinya, iaitu teman wanita lamanya, ingin berjumpa dengannya dan membunuh diri di hadapan rumahnya. Perkara tersebut telah membuatkan kehidupan Mustafa hancur dan menyebabkan Mustafa bercerai dengan Latifah. Akhirnya Mustafa meninggal setelah terseksa begitu lama, dan begitu juga dengan Saleh yang menembak dirinya dengan pistol. Seterusnya 4.2, iaitu latar belakang filem. Filem Cerdak Ataturk ini merupakan filem biografi negara Turki, iaitu ditayangkan pada tahun 2010. Filem ini ditulis dan diarahkan oleh orang yang sama, iaitu Zulfu Livaneli. Tarikh tayangan filem ini pada 26 Februari 2010. Produksi yang digunakan dalam filem ini merupakan yang diproduksikan oleh Kamera Film. Filem ini merupakan salah satu daripada filem Turki yang mendapat keuntungan tinggi pada tahun 2010, iaitu hampir mencecah sebanyak 23 juta. Pada permulaan tayangan, ia telah mendapat kutipan sebanyak 5 juta, iaitu hanya seminggu tayangan. Aktiviti pemfilman bagi filem ini dimulakan pada 27 Oktober 2009. Kesemua lokasi penggambaran bagi filem ini adalah hanya di daerah Turki sahaja. Jadi, bahasa yang digunakan dalam filem ini ialah bahasa Turki. Antara pelakon penting di dalam filem ini ialah Sinan Tuzlu yang melakukan watak Mustafa ketika berusia antara 25 tahun hingga 45 tahun, dan Burhan Güven ketika berusia 57 tahun. Seterusnya yang melakukan watak Saleh Bozo yang berusia 30 tahun hingga 57 tahun ialah Serhat Kili. Akhir sekali, saya akan membentangkan tentang 4.3, iaitu agenda yang terdapat di dalam filem ini. Terdapat 5 agenda yang terdapat dalam filem Cerdak Ataturk ini. 5 agenda tersebut ialah: perkara pertama sekali, Mustafa memberitahu setelah Turki mendapat kemenangan, kerajaan Turki akan berubah menjadi sebuah kerajaan yang berbentuk republik, iaitu pentadbiran yang dimiliki serta dikawal oleh rakyat sepenuhnya. Agenda yang seterusnya ialah apabila sudah tiba masanya, langkah dengan kesultanan akan diambil. Selain itu, wanita tidak akan memakai pakaian yang menutup aurat, iaitu wanita tidak perlu bertudung lagi. Bukan itu saja, bagi lelaki pula mereka dilarang untuk memakai topi, iaitu yang berbentuk fisk. Sebaliknya, topi akan digunakan ialah seperti yang di negara bertamadun. Dan akhir sekali ialah bahasa dan abjad Latin akan diangkat, iaitu akan digunakan.
Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Untuk bahagian plot penceritaan, bahagian permulaan, filem Veda Mustafa Kamal Atatürk ini dimulakan dengan penceritaan Mustafa sewaktu kecil. Mustafa merupakan seorang yang baik dan berani. Ayah Mustafa telah pun meninggal dunia di rumahnya akibat penyakit yang dialami dan telah pergi meninggalkan beliau dan ibunya buat selama-lamanya. Selepas Mustafa menamatkan pengajian di sekolah askar moden, beliau pulang ke rumah ibunya untuk berjumpa semula ibu beliau yang telah sekian lama ditinggalkannya. Untuk perkembangan, Thessaloniki telah berkalah dan imperialis telah membahagikan Empayar Uthmaniyah. Dalam pada itu, tentera Greek mula untuk memasuki bandar dan warga penduduk Tuks bergegas untuk meninggalkan Thessaloniki. Untuk bahagian klimaks, selepas kemenangan dalam peperangan, beliau ingin membentuk sebuah kerajaan secara republik dan menetapkan beberapa peraturan. Antara peraturan yang beliau ingin tetapkan adalah yang pertama, bila tiba masanya beliau akan mengambil langkah terhadap kesultanan. Yang kedua, perempuan dilarang untuk memakai tudung. Yang ketiga adalah penggunaan fes akan dilarang dan akan digantikan dengan topi seperti mana yang telah digunakan pakai oleh negara-negara bertamadun yang lain. Dan yang terakhir adalah penggunaan huruf bahasa Latin akan diambil dan mula digunakan pakai semasa pemerintahan beliau. Untuk bahagian yang terakhir, bahagian pelarian, selepas Mustafa menyerang Yazmir yang telah mengakibatkan seluruh penduduk Greek melarikan diri daripada bandar mereka, Mustafa tinggal bersama isterinya Latifah. Tidak lama kemudian ibu Mustafa meninggal dunia dan Mustafa juga turut jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di rumahnya. Tidak dilupakan rakan seperjuang yang Saleh turut membunuh diri kerana beliau telah berazam untuk turut mati jika rakan seperjuangnya Mustafa meninggal dunia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Haziq bin Omar Rusli, nombor matriks 2022930511 akan menerangkan subtopik yang seterusnya, iaitu cabaran sekularisme dalam pelbagai bidang. Baiklah, saya akan terangkan terlebih dahulu tentang cabaran sekularisme melalui pentadbiran. Okey, so sekularisme telah datang dan menetap di Malaysia dengan kedatangannya British. So, untuk perjanjian antara British dengan kerajaan di Tanah Melayu seperti di Pulau Pinang, di Singapura dan juga di Perak, satu perkara yang telah selalu diutarakan oleh British ialah penegasan yang mereka hanya mahu memerintah kerajaan, sedangkan pemerintahan itu berkaitan dengan hal agama dan adat resam yang telah diserahkan di bawah pengawasan Sultan tanpa sebarang campur tangan daripada pihak mereka. So, dasar sekular so kita boleh lihat dekat sini yang pihak British ingin menguasai adat resam dan juga hal ehwal agama di Tanah Melayu. So, kita pergi kepada luar negara, iaitu di Turki. Okay. So, dasar sekular beliau telah dimanifestasikan dalam dasar-dasar yang menolak Islam sebagai amalan dalam urusan pentadbiran dan politik. Kita tahu ini siapa, iaitu Kamal Atatürk. So, beliau anti terhadap tarikat Sufi, iaitu dianggap kumpulan rahsia yang boleh mengancam negara. So, pada tahun 1926, penggantian undang-undang syariah kepada hukum-hukum barat. So, tindakannya yang terlalu bercanggah dengan ajaran Islam ialah pelaksanaan undang-undang alam tu, iaitu undang-undang sivil mengikut model Switzerland. So, undang-undang perkahwinan poligami turut diharamkan. So, perkahwinan secara mendaftar diberi pilihan dan wanita boleh berkahwin dengan yang bukan Islam. So, dan pembahagian harta pusaka sama rata antara lelaki dan perempuan. Manakala undang-undang jenayah juga diambil dari Itali dan kanun perdagangan Turki berdasarkan undang-undang kanun Jerman. So, kesimpulannya, Kamal Atatürk ni sangat-sangat membencikan Islam dan amat menyanjungi barat sehingga membenci Islam seluruhnya, dan ia dapat dilihat dari prinsip-prinsip dan manifestonya pada 20 April 1931. Kita pergi kepada cabaran yang kedua, iaitu cabaran dalam bidang ekonomi. So, sekularisme berprinsip untuk memisahkan pengaruh kerajaan dan agama bagi mengelakkan pertindihan kuasa. So, apabila kita lihat daripada sudut ekonomi sendiri, sekularisme telah memberikan hak kebebasan kepada manusia untuk memiliki harta secara bebas tanpa sebarang peraturan dan atas keuntungan peribadi semata-mata. So, hal ini akan menimbulkan sikap mementingkan diri sendiri demi mendapatkan keuntungan yang lumayan dengan menjalankan perniagaan yang bebas tanpa menghiraukan kesan buruk ke atas orang lain dan mengenepikan nilai kemanusiaan dalam kehidupan. So, kita boleh ambil contohlah sebagai mengamalkan riba dalam urusan jual beli, iaitu mengambil keuntungan secara berlebihan. So, daripada situ kita boleh lihat ideologi, lahirlah sistem ekonomi seperti kapitalis dan sosiologi yang hanya bersifat mementingkan kekayaan dan material semata-mata. So, hal ini akan membuatkan ramai orang dan masyarakat tertindas dengan sistem ekonomi sedemikian. Baiklah, kita pergi kepada konsep yang ketiga, iaitu konsep pendidikan ataupun sosial. Okay. Pendidikan merupakan salah satu alat utama dalam menyebarkan ideologi ini. So, sekularisme dalam pendidikan merujuk kepada dasar bahawa
pendidikan ni mesti terpisah dengan agama atau tidak ada kena-mengena dengan agama langsung ataupun akhirat itu sendiri atau kemaslahatan manusia di alam yang kekal abadi ataupun tidak ada kena-mengena dengan pertimbangan-pertimbangan yang timbul daripada Tuhan ataupun keabadian roh. So, berikutan dengan konsep pendidikan tersebut, pendidikan tidak lagi bertujuan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, melatih akal ataupun emosi, rohani dan jasmani, serta menerapkan nilai-nilai murni dan akhlak yang mulia supaya masyarakat dapat menjalani kehidupannya dengan sempurna dan dapat beramal untuk kebahagiaannya di akhirat kelak. So, daripada pengenalan di atas, menjadi jelas bahawa sekularisme ni adalah salah satu corak kehidupan yang jauh daripada cahaya wahyu. Oleh itu, terdapat banyak kesan buruk sekularisme dalam bidang pendidikan. Antaranya ialah yang pertama, membuka pintu untuk pertumbuhan memahami atheism ataupun kita panggil sebagai atheis. Ini adalah kerana tidak memahami sekularisme yang menanamkan keyakinan dalam Tuhan pencipta dalam jiwa pelajar. Malah apa yang berlaku adalah mereka mengajar teori terkemuka kepada atheism seperti teori Darwin yang mengatakan teori asal-usul alam dan sebagainya. Selain itu, ia juga membuka pintu seluasnya untuk keruntuhan akhlak. So, sekularisme ni tidak dilihat pada pantang larang atau aib sosial percuma antara pelajar semasa mereka sudah dewasa dan selesai dengan pilihan mereka sendiri. So, mereka yakin dengan keputusan apa yang telah mereka buat tanpa memikirkan akibat yang akan datang berlaku kepada mereka. So, buktinya adalah berluasa kenakalan remaja dan dedikasi akhlak dalam kalangan pelajar itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nusahira binti Abu Bakri. Nombor matrik 2022912435. Tidak dapat dinafikan bahawa sekularisme memberi kesan yang negatif terhadap agama, terutamanya agama Islam dan negara. Hal ini dapat dijelaskan bahawa segala yang ditetapkan untuk kemajuan negara tidak akan dikaitkan dengan hal-hal agama. Sekularisme bukan sahaja memisahkan perihal agama dan negara, malah ianya juga menekankan atau lebih mengutamakan pemodenan di mana ianya membelakangkan agama terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Kesannya, masyarakat akan lebih jauh dari agama dan menjalani kehidupan tanpa memikirkan agama. Pengabaian terhadap agama tidak seharusnya dilakukan untuk mendapat keredaan dan keberkatan daripada Tuhan. Kesan sekularisme terhadap agama juga berkait rapat dengan pendidikan di mana sistem pendidikan sekular dijadikan dasar utama di setiap peringkat pendidikan pengajian. Golongan penuntut agama di Turki pada ketika itu juga diperlekehkan serta dibanding-bandingkan dengan guru-guru subjek yang lain. Selain itu, terdapat juga isu mengenai kelonggaran sukatan pengajian agama. Jelaslah, sekularisme memberi kesan terhadap agama secara tidak langsung turut mempengaruhi sistem pendidikan. Seterusnya, kesan terhadap negara dapat diperlihatkan dengan berlakunya perubahan perundangan di Turki, antaranya pelarangan unsur agama dalam sebarang aktiviti dari aspek politik, sosial, ekonomi maupun perundangan. Islam tidak membenarkan pemisahan antara agama dan negara. Berikutan, Islam merupakan agama yang menyeluruh yang meliputi setiap aspek kehidupan manusia. Dapat dijelaskan lagi bahawa Islam mengajak umatnya dalam mentadbir negara, ekonomi maupun dikenai sebagai muamalat dan perundangan yang telah tercatat dalam Al-Quran dan Sunnah. Di samping itu, sekularisasi di dalam perundangan juga turut memberi kesan terhadap perubahan gaya hidup masyarakat yang menyebabkan kewujudan masalah keruntuhan akhlak. Dapat disimpulkan, berdasarkan filem Vida Atatürk ini, ianya dapat menambah ilmu pengetahuan tentang konsep sekularisme yang berlaku pada zaman pemerintahan Atatürk. Pelbagai agenda yang telah dilakukan oleh Atatürk iaitu Mustafa bagi memajukan negara dan ianya sepatutnya tidak dilakukan kerana agama merupakan perkara yang perlu diutamakan. Dalam pada itu, beberapa cabaran dapat dikaitkan dalam konsep sekularisme seperti cabaran dalam pendidikan dan sosial, ekonomi serta pentadbiran. Seterusnya, beberapa kesan juga dapat dikenal pasti dalam menerapkan konsep sekularisme seperti berlakunya jurang antara agama dan manusia, perubahan gaya hidup masyarakat, turut mempengaruhi pendidikan generasi muda serta kesan terhadap perundangan negara. Oleh itu, sebagai generasi muda, kita sewajarnya menghapuskan konsep sekularisme daripada ianya terus menguasai masyarakat dan adalah fitrah manusia dalam hidup beragama di mana agama merupakan panduan hidup bagi setiap individu di muka bumi ini. Sekian daripada kami, kumpulan 4. Terima kasih.